Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah slot Sabah Memilih. Cerita rakyat akan terus kami angkat menjelang pilihan raya negeri yang bakal berlangsung pada hujung bulan ini. Akan tetapi percaturan ahli politik juga menarik perhatian kami juga. Antara lain perkembangan terbaru yang kami dapat pada hari ini ialah pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin percaya hanya dengan semangat kerjasama sahaja, UMNO boleh menang pada pilihan raya negeri Sabah ke-16 PRN Sabah, di mana jelas Bung Mokhtar apa juga persengketaan sebelum ini melibatkan dirinya dan Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan perlu dilupakan sekaligus bergerak ke hadapan. Kita UMNO kena move on untuk menang PRN. Perlu ada kerjasama. Itu sahaja. Itu kata Bung Mokhtar secara ringkas kepada Astro Awani, di mana Bung diminta untuk mengulas mengenai gambar beliau dilihat berdamai dengan Abdul Rahman yang disiarkan beberapa pemimpin UMNO menerusi Twitter. Terdahulu, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dalam status bergambar di akaun Twitter miliknya berkata, tindakan berdamai dan saling memaafkan antara Bung dan juga Abdul Rahman adalah contoh terbaik di mana sebelum ini seramai 12 ketua bahagian UMNO Sabah yang diketuai Abdul Rahman Dahlan dan juga sekumpulan pemimpin parti itu membantah pelantikan Bung Mokhtar sebagai pengarah jentera pilihan raya parti untuk PRN pada hujung bulan ini. Abdul Rahman yang juga ketua bahagian UMNO bahagian Tuaran berkata, pemimpin yang menjadi pengarah pilihan jentera pilihan raya perlu bebas daripada persepsi negatif dan tidak dibebankan dengan masalah pribadi yang boleh menjejaskan sokongan pengundi. Bung Mokhtar pada ketika itu mengambil pendirian berdiam diri. Nampaknya sengketa itu sudah didamaikan. Move on, kata Bung Mokhtar. Itu cerita politik, tetapi saya ingin bersama dengan Shahriza Kamal Arifin, wakil Astro Awani di Sabah. Beliau berada di Keningau. Cerita rakyat ini perlu diangkat kerana apalah maknanya kemerdekaan yang kita sambut semalam sekiranya rakyat di negara ini tidak mendapat akses kepada pendidikan. Akses kepada pendidikan satu perkara, keciciran pelajar daripada persekolahan juga adalah satu perkara yang membimbangkan. Bagaimana kita dapat memahami dalam konteks ini? Syahrizal ada ceritanya. Syah, kalau dapat dikongsikan ceritanya, apabila kita cerita mengenai pendidikan, kita bercerita mengenai salah satunya sekolah daif, akses kepada pendidikan di mana infrastruktur itu. Akan tetapi Syah bertemu dengan seorang anak muda, seorang pelajar yang sebelum pergi ke sekolah perlu membantu ibu bapanya di ladang, mengemaskan ternakan dan sebagainya. Apa ceritanya Syah? Bagaimana ini dapat kita fahami bahawa isu keciciran pelajar bukan kerana infrastruktur ataupun jarak geografi itu sahaja, tapi ada isu-isu lain lagi yang menghambat. Syah, kalau dapat diceritakan. Baik, terima kasih Zul. Apa yang boleh kita katakan, yang pertamanya, mungkin apa yang Zul katakan, yang keduanya adalah berkenaan dengan ekonomi. Jadi nak mengatakan tentang ekonomi ini, saya sebenarnya tadi berkesempatan bersama dengan seorang pelajar tingkatan 5 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Apin Apin. Sebenarnya daripada jarak saya berdiri ke sekolah SMK Apin Apin itu hanya sekitar 800 meter sahaja. Dan pastinya perjalanan ini ke kampung Apin Apin di sebelah kiri saya ini, jarak antara rumah pelajar terbabit ke sekolah itu sekitar 1.8 km. Dekat. Tapi isunya apa? Isunya adalah berkenaan dengan ekonomi. Kos sara hidup yang perlu ditanggung oleh keluarganya. Mari kita pergi kepada keluarganya. Pelajar ini bernama Shevin Jaharin, seorang pelajar tingkatan 5. Dan beliau terpaksa membantu ibu bapanya setiap hari sejak beliau berusia 10 tahun, iaitu sekitar darjah 4. Dan sebelum ini ketika 7 tahun yang lalu, kerana beliau sekarang ini berada di tingkatan 5, 7 tahun yang lalu beliau tinggal masih lagi di sekitar Keningau ketika ladang yang bapanya bekerja ketika ini telah pun berpindah daripada Patikang Laut ke kampung Apin Apin di sini. Dan pastinya daripada seawal usia 10 tahun beliau terpaksa setiap hari. Saya tanyakan kepada Shevin, kenapa beliau melakukan ini? Kenapa perlu? Beliau mengatakan bahawa beliau daripada kecil lagi, seusia darjah 1, beliau telah melihat kesusahan, kepayahan ibu bapanya untuk menyara kehidupan beliau dan adik-beradik. Dan beliau bertindak untuk membantu ibu bapanya dengan rela hati. Walaupun jujur katanya, beliau penat.
apa yang paling meresahkan fikirannya adalah meresahkan jika bapanya tidak dapat lagi bekerja dengan syarikat ataupun ketua ladang atau toki ladang itu sendiri. Kerana itulah satu-satunya punca pencarian hidupnya. Walaupun begitu, rumah tetap juga perlu disewa walaupun berada di kawasan ladang. Dan hari-hari Shavin Zaharin ini perlu memberi makan kepada lembu dan kuda. Dan beliau hari-hari, menurut guru beliau, hari-hari beliau terpaksa hadir ke sekolah lewat. Dan ada kala lebih lewat daripada biasa kerana katanya jika kuda ataupun lembu yang diberi makan tersebut pada pagi hari sekitar 4.30 minit pagi beliau terpaksa memberi makan dan lembu tersebut ataupun kuda tersebut sakit dan beliau terpaksa memberi rawatan kepada kuda dan lembu tersebut. Kita bayangkan Zul, kita bayangkan dalam situasi ini kita merdeka semalam, kita sambut kemerdekaan itu semalam. Tapi hari ini masih ada rakyat kita yang terpaksa melakukan perkara ini dalam usia yang begitu muda, gigih usia yang pada usia yang begini, begitu gigih, begitu kuat. Dia terpaksa melakukan perkara tersebut untuk membantu menyara kehidupan dia. Dan beliau tetap pergi mencari ilmu. Kerana apa? Saya tanya kepada Shavin, apa impian hidup ni sebenarnya? Perkara pertama yang dia katakan, beliau sukar untuk diinterview tapi beliau bercakap sikit-sikit. Kerana mungkin segan. Jadi saya bertanyakan kepada beliau bagaimana sebenarnya. Kerana dia kata dia ingin mendapatkan sebuah rumah untuk keluarganya. Kerana saban tahun hampir 10 tahun kehidupan mereka terpaksa menyewa RM300 yang sukar untuk mereka dapati. Dan untuk bercerita lanjut tentang perkara itu sebenarnya saya bertanya terus kepada pengetua. Ya. Syah, kalau sebelum Syah terus kepada pengetua, saya ingin tahu latar belakang Shavin ini juga. Berapa orang adik-beradiknya dan juga apa yang memberikan kekuatan kepada beliau untuk meneruskan persekolahan kerana memulakan pekerjaan seawal 4.30 pagi sebelum pergi ke sekolah seawal usia 10 tahun itu bukan satu perkara yang mudah. Apa yang memberikan motivasi untuk beliau untuk meneruskan persekolahan sehingga tingkatan 5 ketika ini dan pernah tak dia terfikir untuk berhenti sekolah, Syah? Baik Zul, saya ada bertanyakan kepada Shavin, saya bertanya kenapa beliau melakukan perkara ini. Hanya satu saja yang dapat saya dapat jawapan daripada dia berkenaan beliau hanya ingin membantu bapanya kerana ibunya tidak bekerja, kerana jika ibunya bekerja, adik-adiknya tidak akan ada orang yang akan menjaga. Beliau ni anak kedua daripada 4 adik-beradik. Ada seorang kakak yang sedang cuba untuk mendapatkan pekerjaan. Kakaknya ketika ini berusia 19 tahun dan sedang mencari pekerjaan. Dan beliau di tingkatan 5, adik-adiknya masih lagi bersekolah. Ada yang sekolah rendah dan ada seorang lagi bersekolah menengah. Dan kerana inilah, bagi beliau, kerana dia adalah seorang anak lelaki yang sulung, bagi beliau jika bapanya, hanya Tuhan yang tahu, jika berlaku sesuatu yang buruk, maka beliaulah, hanya dialah yang akan menyara kehidupan keluarga. Kerana itulah yang saya dapat gambarkan Zul dan dapat saya lihat dari kacamata Shavin sendiri bila bercerita tentang kenapa beliau memilih. Beliau akan cuba untuk merahsiakan sebab sebenar dan cuba melindungi rasa sedih yang ada dalam diri dia. Baik Zul, saya bertanyakan perkara berkenaan dengan masalah ini kepada pengetua sekolah tersebut. Ya. Saya bertanyakan kepada pengetua SMK Apin Apin, saya berkata, adakah Shavin ini satu daripada 1,000 pelajar yang ada di sekolah tersebut? Menurut pengetua tersebut, masalah ekonomi kalangan ibu bapa pelajar ini sudah menjadi resam kepada kewujudan SMK Apin Apin ini sejak daripada 30 tahun yang lepas sebenarnya. Masalah keciciran itu berlaku disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga. Dan itu saya dapati daripada alumni daripada SMK Apin Apin sendiri yang bercerita tentang 30-40 tahun dulu. Keadaan itu adalah serupa dan masalah keciciran itu diakui sendiri oleh pengetua. Dan ini yang saya tanyakan kepada pengetua, jika benar masalah keciciran ini, adakah guru sendiri, cikgu sendiri mengakui bahawa keciciran ini masih meningkat? Dan ini yang kita dapatkan daripada pengetua SMK Apin Apin. Oleh sebab itulah pihak sekolah melalui program Cakna itu, di mana kami datang ke sekolah, ke rumah-rumah seperti inilah, di mana kami juga pernah datang ke sini untuk melihat keadaan pelajar kita. Dan kita juga sampai ke daerah
ke kampung yang sangat jauh, contohnya kampung Rantai Bunduk sangat jauh itu, kita datang, kenapa kita bertanyalah kenapa pelajar ini tidak datang ke sekolah, dan memang ada masalah ekonomi lah, dan kita biasanya setakat boleh bagi motivasi kepada pelajar, dan SMK Apin Apin ini setakat ini sudah berjuang untuk membina satu asrama lah untuk SMK Apin Apin, di mana SMK Apin Apin ini adalah salah satu sekolah SMK yang tidak ada asrama di Keningau lah. Dan kita sebenarnya sudah mendapat sumbangan dari Sabah Kredit, di mana dia telah membina satu asrama. Tetapi setakat ini kita masih lagi menunggu kelulusan dari pihak CPN, dari pihak kementerian untuk peruntukan makan minum. Jadi saya harap dengan adanya asrama ini akan boleh menyelesaikan banyak masalah, terutama bagi pelajar yang menghadapi masalah untuk datang ke sekolah disebabkan masalah ekonomi. Baik Zul, saya sebenarnya ingin bertanya kepada pengetua tersebut, sebenarnya kerana beliau juga berasal daripada keluarga yang susah dan hari ini menjadi seorang pengetua, tetapi kampung halamannya mungkin berbeza. Tapi kita ingin bertanya, dan saya telah bertanya kepada alumni itu, bekas pelajar di SMK Apin Apin sini, tentang bagaimana keadaan sebenar di SMK Apin Apin ini pada pandangan beliau ketika ini. Perluan yang paling mendesak sekarang adalah untuk asrama bagi pelajar-pelajar yang berada jauh daripada sekolah ini. Dengan adanya asrama, ya sememangnya seperti yang dikatakan oleh pengetua tadi, memang asrama sudah dibina atas inisiatif ataupun bantuan daripada Sabah Kredit Corporation. Cuma saja kita masih belum mendapat peruntukan bagi menampung belanja makan dan minum pelajar yang akan tinggal di asrama itu. Jadi kita berharap juga supaya Kementerian Pelajaran dapat mempercepatkan kelulusan ataupun bajet untuk tujuan memberikan makan minum kepada pelajar. Ya, sebab memang di kawasan, terutama di kawasan Apin Apin ini, masih ada kampung-kampung yang jalan raya dia itu begitu teruk sekali. Masih ada kampung seperti Kampung Pangas, bila mana hujan, jalan raya memang sukar dilalui. Baik Zul, sedikit boleh saya kongsikan berkenaan dengan apa yang berlaku di sekitar kawasan Kampung Apin Apin atau Keningau ini. Kalau mod pengangkutan sebenarnya pastinya ada motosikal dan bas henti-henti. Tetapi bas henti-henti ketika ini tidak sampai ke kampung-kampung yang berada di pedalaman dan menyukarkan mereka ini untuk pergi sekolah, dan mereka terpaksa menggunakan motosikal yang mungkin milik ibu atau bapa mereka. Dan bila mereka ke sekolah pada usia 13 dan 14 tahun, pastinya mereka tiada lesen dan mereka juga berdepan tindakan undang-undang. Jadi perlukah mereka memilih undang-undang atau pendidikan? Persoalannya di situ Zul, kerana itulah satu-satunya cara untuk mereka mendapatkan pendidikan, untuk keluar daripada kampung menggunakan kenderaan tersebut. Zul. Kalau dilihat Syah, kepada masalah ini disedari oleh pihak sekolah, ada juga alumni yang ingin membantu, dan juga kalau dilihat kepada kisah pelajar sekolah tadi, mereka tidak menjadikan kesusahan itu sebagai satu penghalang untuk mereka masih lagi kekal berada di sekolah. Akan tetapi bagaimana kita dapat faham komuniti ini bekerja dalam strukturnya bagaimana mereka menyokong antara satu sama lain supaya sektor pendidikan itu masih lagi menjadi keutamaan dan masalah antara mereka dapat diselesaikan secara dalam masyarakat juga. Bagaimana itu mungkin juga satu perkara yang boleh diangkat Syah, walaupun berbagai masalah mereka masih lagi meletakkan isu pendidikan, isu ilmu itu sebagai satu perhatian utama. Baik Zul, kalau nak dilihat sebenarnya boleh dikatakan masih ada lagi segelintir masyarakat yang tidak melihat kepada kepentingan pendidikan ini. Kalau boleh saya katakan sebenarnya masih lagi ramai yang di pedalaman apabila wujud sikit kesukaran ataupun kesulitan ataupun perkara-perkara yang bagi mereka seakan birokrasi, tetapi itulah perkara yang perlu mereka lalui, dan mereka akan terus memutuskan tidak perlu pergi ke sekolah lagi, tidak perlu menyambung pelajaran, bekerjalah di ladang, bekerjalah di kampung, bekerjalah apa yang ada. Jadi seperti apa yang diperkatakan oleh pengetua SMK Apin Apin, apa yang lebih penting adalah bagaimana kita nak memberi tahu kepada ibu bapa ini, kalangan ibu bapa penjaga mereka berkenaan dengan kepentingan ilmu, kepentingan untuk belajar kerana hasil daripada pembelajaran di sekolah dapat
membantu mereka untuk mencari pekerjaan di luar. Tapi di sini Zul seakan sukar untuk kita jangkakan gaya pemikiran ataupun cara pemikiran, kerana bagi mereka apa yang ada, kalau ada sayur belakang rumah kita makan je lah sayur yang ada. Kalau ada sawah padi kita usahakan sawah padi. Jika tidak mampu bekerja di bandar, bekerja sajalah di kampung. Jadi untuk mengangkat pemikiran rakyat ni, kita nak untuk mengangkat anjakan paradigma ini melalui persatuan. Jadi jika persatuan gagal, kalangan ahli politik lah yang akan membawa perkara ini, dan kalangan ahli politik lah bagi saya yang memainkan peranan penting untuk membantu persatuan di kalangan masyarakat dan membantu seterusnya kepada penduduk kampung untuk membangun satu anjakan paradigma yang perlu dilakukan oleh persatuan atau persatuan penduduk dan juga kalangan ahli politik sendiri, Zul. Menarik di situ, Syah, ini bukan masalah yang boleh diselesaikan dalam masa satu hari, perlukan kerangka yang besar. Syah mungkin boleh berbual wakil yang berwajib di sana dan bagaimana isu ini mendapat perhatian yang sewajarnya menjelang pilihan raya negeri. Kisah itu mungkin dapat dikongsikan nanti di astroawani.com. Terima kasih Shahrizal Kamal Arifin, wakil Astro Awani Sabah yang kini berada di Keningau. Isu mengenai keciciran pelajar ini adalah isu yang menjadi tumpuan dan juga perhatian oleh Kementerian Pendidikan Malaysia juga sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Namun sudah pasti ini memerlukan satu keiltizam dan juga keazaman serta rangka gerak kerja yang menyeluruh. Selepas ini saya ingin bersama dengan seorang anak muda mengulas mengenai isu keciciran pelajar, isu sekolah daif di negeri Sabah dan isu-isu yang berkaitan dengan sektor pendidikan khususnya dalam resam norma baru pada hari ini. Jadi kita berhenti rehat seketika dahulu, kita jumpa lagi selepas ini. Isu pendidikan adalah isu yang paling pokok atau paling utama yang perlu diangkat oleh ahli-ahli politik menjelang pilihan raya negeri Sabah yang bakal berlangsung pada 26 September ini. Benar banyak laporan yang kami bawa dan juga media bawakan mengenai percaturan politik, siapa yang bakal menjadi calon, siapa yang bakal ditempatkan di kawasan-kawasan tertentu. Akan tetapi bagaimana dengan isu rakyat? Bagaimana pilihan raya negeri ini bukan setakat menjadi pilihan raya untuk menentukan siapa yang bakal berkuasa, tetapi menentukan hala tuju dan keiltizam politik juga dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan isu pendidikan. Shahrizal Kamal Arifin, rakan kami di Astro Awani Sabah, membawakan kisah mengenai Syavin yang seorang anak muda berusia 17 tahun di tingkatan 5 yang terpaksa membantu keluarga sejak seawal usia 10 tahun di mana bekerja di ladang sebelum pergi ke sekolah. Namun ini adalah antara satu contoh kebanyakan isu yang menghala kepada keciciran pelajar daripada alam persekolahan. Saya ingin bersama dengan saudara Hilmi Milus yang merupakan Yang di-Pertua ABIM Sabah dan juga merupakan Naib Presiden Majlis Belia Sabah. Assalamualaikum, selamat petang Hilmi, apa khabar? Hilmi, kita nak bercerita mengenai isu pendidikan khususnya menjelang pilihan raya negeri Sabah ini. Dan tadi kami bawakan cerita mengenai Syavin, pelajar di tingkatan 5. Dan ini seolah-olah bukan satu cerita yang asing di negeri Sabah. Jadi bagaimana sebenarnya isu mengenai keciciran pelajar, infrastruktur sekolah perlu dijadikan satu isu utama dan mungkin Hilmi ada pandangan mengenai perkara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang buat Astro Awani. Terima kasih di atas jemputan ini sekali lagi. Jadi seperti dimaklumkan bahawa Sabah akan menghadapi pilihan raya negeri tidak lama lagi. Jadi semestinya banyak isu-isu akan dibangkitkan dan salah satu isu yang besar itu adalah isu pendidikan. Jadi seperti yang diutarakan soalan oleh saudara Zul tadi tentang keciciran pelajar dan sekolah. Jadi apa yang diminta itu adalah memberikan kupasan tentang sekolah daif. Memang wujud sekolah daif di di Sabah ini apabila kalau kita nampak sekolah ini kita boleh bahagikan kepada beberapa bahagian, iaitu sekolah bandar, sekolah luar bandar dan sekolah pedalaman. Luar bandar dan pedalaman ini pula dia akan ada beberapa bahagian. Kalau ikut daripada guru-guru dia akan jadi P1, P2, P3. Maknanya makin ke dalam, P1 itu keluar lagi, P2, P3 itu maksudnya sangat pedalaman maksudnya. So, pembangunan prasarana di sekolah-sekolah ini terutama di kawasan pedalaman banyak yang tidak lengkap dan agak ketinggalan. Terutamanya sekolah-sekolah itu ada masih lagi sekolah papan,
dan papannya pun buruk-buruk. Bangunan itu yang daif, bilik guru tidak mencukupi, ada yang bilik guru terpaksa berkongsi dengan bilik pemulihan. Jadi ada satu hal lagi kepada guru-guru yang tidak selesa untuk menjalankan tugas-tugas mereka di sekolah. Dan ada juga bangunan besar, contohnya sekolah luar bandar. Bangunan besar, baru, tapi disebabkan mungkin ketirisan di beberapa buah tempat. Jadi bilik tersebut tidak boleh digunakan kerana lantai yang retak dan sebagainya. Jadi ini antara sekolah daif yang saya mau angkat. Dan itu pertama tentang berbentuk fizikal, iaitu bangunannya. Yang kedua, di sekelilingnya. Maknanya tidak bertumpu kepada sekolah saja, tapi dia bertumpu juga kepada kawasan sekitar, iaitu dari sudut access road ataupun jalan raya itu yang tidak selesa. Kalau pelajar yang berada di kawasan di seberang sungai contohnya, jambatan itu yang tidak update, tidak diperbaiki, dan dia membahayakan anak-anak ataupun para pelajar di situ. Jadi itu antara sekolah-sekolah daif yang kita boleh lihat daripada fizikal sekolah itu. Kemudian di sekitarnya jalan raya, kemudahan-kemudahan yang lain, klinik kesihatan dan sebagainya, kemudian sampai kepada laluan ke rumah. Dan satu lagi yang tidak berbentuk fizikal ini, yaitu contoh tentang rangkaian internet, yang menerangkan internet itu terutama di kawasan pedalaman bertaraf P2 dan P3 itu dia tidak sampai. Jadi ini membantutkan pelajaran khususnya dalam e-learning, terutama dalam PKP yang baru-baru ini apabila pelajar diminta untuk bersekolah daripada rumah saja. Jadi itu di antara isu-isu lah yang kita yang boleh diangkat berkaitan dengan sekolah daif ini. Hilmi, bagaimana ini mungkin merencatkan pelajar untuk minat belajar, minat untuk ke sekolah, dan sekaligus mungkin menyebabkan keciciran pelajar yang tinggi di kalangan pelajar rakyat di negeri Sabah? Okey, untuk pasal minat itu, sudah tentu dia melibatkan tentang keselesaan. Seperti mana yang pernah awal ni temu bual saya sebelum ini, kita bincang tentang kemakmuran ekonomi. Jadi kalau kemakmuran ekonomi itu tidak selesai, maksudnya keselesaan penduduk, keselesaan prasarana, keselesaan keluarga itu untuk menghantar anaknya ke sekolah. Sebab ini pun bermula daripada rumah ya. Kalau tidak ada galakan daripada ibu bapa, kerana ibu bapa tidak mampu membiayai anak-anaknya untuk ke sekolah, jadi anak itu tidak ada kurang rasa minatnya kerana kurang penekanan ibu bapa untuk menghantar anaknya ke sekolah. Dan juga disebabkan di rumah itu tidak ada galakan belajar dan sebagainya, dan dia kena pergi macam disebutkan tadi, umur 17 tahun sudah pun bekerja membantu keluarga sebelum ke sekolah. Jadi minat ke sekolah itu kurang disebabkan dia mengalami bebanan di sudut yang lain, iaitu membiayai ataupun membantu meringankan beban keluarganya. Saya fikir di situ dulu. Hilmi, saya ada 1 minit saja lebih kurang, tetapi kita dalam mood untuk pilihan raya. Sudah pasti banyak manifesto, banyak janji yang akan ditaburkan. Akan tetapi bagaimana kita sebagai rakyat melihat bahawa ahli politik perlu serius untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan pelajaran dan juga pendidikan ini. Bagaimana sebagai anak muda di negeri Sabah, mungkin ada sedikit pesanan kepada ahli politik menjelang PRN ini? Okey, sedikit pesanan kepada ahli politik. Saya melihat baru-baru ini Menteri Pendidikan telah mengumumkan peruntukan sebanyak 1.252 bilion untuk pembangunan prasarana di Sabah, khususnya kepada sekolah-sekolah. Jadi sebelum ini pun peruntukan itu pun pernah diumumkan, tapi masih lagi wujud sekolah-sekolah daif ini. So apa yang saya minta supaya pastikan peruntukan-peruntukan itu dimanfaatkan dan pembangunan prasarana di sekolah-sekolah daif, terutama memajukan balik sekolah-sekolah daif itu dilaksanakan pembangunannya secara tuntas. Kemudian yang kedua, adakan laporan ke mana peruntukan itu. 1.2 bilion telah diperuntukkan oleh Menteri. Lepas itu dilaporkan ke mana peruntukan itu telah disalurkan, dan mesej itu sampai kepada rakyat agar rakyat tahu bahawa telah wujud peruntukan ini tetapi tidak dilaksanakan oleh pihak-pihak wajib. Tidaklah orang salahkan kerajaan semata-mata. Dan kemudian yang terakhir, tolong jangan politikkan peruntukan ini, iaitu seperti mengumumkan peruntukan itu kerana hanya bersempena peristiwa-peristiwa tertentu, iaitu seperti PRN Sabah,
dan oleh orang-orang tertentu saja. Tapi pastikan ia dilaksanakan dengan secepatnya kerana ini soal pendidikan. Jadi pendidikan itu penting. Kalau mau mulakan pembangunan, mulakan daripada sekolah. Sebab sekolah lah yang melahirkan generasi terdidik dan terbentuk akhlaknya. Dan golongan pekerja pun bermula daripada sekolah. Dan mereka inilah yang akan memenuhi industri itu. So, apa-apa pembangunan itu kena bermula daripada sekolah. Terima kasih. Saya suka perkataan jangan dipolitikkan cerita mengenai peruntukan itu, tetapi perlu dilaksanakan dengan lebih baik. Terima kasih Hilmi kerana sudi bersama kami melontarkan idea, melontarkan pandangan bersama kami dalam Sabah Memilih pada petang ini. Itu dia Hilmi Milius, merupakan Yang di-Pertua ABIM Sabah dan juga merupakan Naib Presiden Majlis Belia Sabah. Sekian saja Sabah Memilih pada hari ini. Jika ada pandangan, ada cadangan, ada juga masalah rakyat yang mungkin dapat kami angkat menerusi wartawan-wartawan kami yang berada di negeri Sabah pada ketika ini, pastikan anda bersama kami di platform media sosial kami, lontarkan cerita anda. Mungkin itu akan menjadi satu bahan berita untuk kami di Esok Awal ini. Sekian saja Sabah Memilih untuk hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi.